Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini yang membuatkan berita ini panas sahabat-sahabat semua. Apabila dua individu ini ya tidak habis-habis menyerang ya YB Rafizi Ramli. Adakah ini antara dendam atau kebobrokan mereka ataupun cubaan mereka untuk membina naratif yang kononnya YB Rafizi Ramli ini gagal? Terutamanya berkaitan dengan sistem padu ini sahabat-sahabat semua. Sebenarnya bagi pandangan saya mereka sedang ketakutan. Sekiranya sistem padu ini berjaya, maka mulut mereka akan terkunci. Mungkin juga mereka akan masuk gua dan tidak akan keluar-keluar. Itu mungkin yang akan bakal berlaku. Dan antara individu yang saya katakan ini adalah MP Machang yang pernah membuat cadangan yang paling pintar, paling bijak nomor 1 dalam negara kita, yaitu memberikan satu cadangan untuk mencetak uang banyak-banyak lalu diberikan kepada rakyat untuk membantu isu kenaikan sara hidup ataupun inflasi dan sebagainya. Wah, itu antara cadangan yang paling bijaksana, bijak sini kata Presiden PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi ya, dan seorang lagi ini tidak lain tidak bukan Puan Zakasi lah. Kita tahu beliau ini ya, seperti mana yang dikatakan oleh YB Rafizi Ramli, sentiasa ya mungkin rasa tidak puas hati ya sebab kalah dalam PRU ataupun mungkin tiada jawatan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita ikuti pencerahan ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Apakah isu itu ya berkaitan dengan tuduhan yang pertama tadi, yaitu MP Machang katanya letak padu di bawah Kementerian Digital. Rafizi tak boleh dipercayai. Kami lagi tak boleh percaya dengan orang yang paling bijak sini ni. Bagaimana dengan pandangan anda sahabat-sahabat semua? Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini bersama-sama. Now, kita pergi kepada padu pula tuan-tuan. Hari ini Fuad Zakarshi bantai lagi Rafizi kan pasal isu padu ni semalam lah kan, pasal isu padu ni. Kemudian Wan Faisal pun pasal isu padu. Wan Faisal dia tak sebut pasal betul, Wan Faisal pun ada sebut tentang perkara tersebut. Baik, kita tengok kepada Wan Faisal terlebih dahulu. Alright, ini penting juga sebenarnya critical thinking untuk ahli-ahli parlimen ni. Tapi kita fahamlah pembangkang ni macam ni kan. MP letak padu bawah Kementerian Digital, Rafizi tak boleh dipercayai. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal mencadangkan agar pangkalan data utama padu dipindahkan di bawah kuasa Kementerian Digital kerana menurutnya menteri yang bertanggungjawab pada masa ini, Rafizi Ramli, tidak boleh dipercayai. Wan Ahmad Faizal berkata kerana Menteri Ekonomi mempunyai kaitan dengan sebuah syarikat data, Invoke Solutions Sdn Bhd. Dia berkata Rafizi dulu adalah saudagar data menerusi syarikat tersebut yang diasaskannya. Saya ingin cadangkan mungkin untuk memastikan padu selamat, terkawal dan dipercayai, ia dipindahkan di bawah Kementerian Digital. Apa yang saya khawatiri, rakyat tak percaya pada Pandan sebab dia ni dulu saudagar data, dia buat kerja di Invoke. Kita tahu apa yang dia buat berhubung kebocoran data dalam pemilihan PKR dulu. Jadi saya yakin Menteri Digital Gobin yang pegang padu, rakyat akan lebih ramai menyertainya, katanya. Invoke adalah entiti diasaskan Rafizi pada 2016. Setakat 23 Mac, bilangan pendaftaran dalam sistem padu ialah 7.7 juta berbanding 8 juta, bukan 27.7. Sudah sampai ke 8 juta, 8 point something juta sudah. Terdahulu Rafizi berkata terdapat antara 400,000 pendaftaran dibuat sehari. Wan Ahmad Faizal turut menasihatkan agar kerajaan cermat dalam melaksanakan RU. Ini RU lain pula. Alright. Okay. Now, dia kata Rafizi tidak boleh dipercayai, therefore kena letak pada digital. Kalau ni Wan Faizal sebenarnya, ni nak cerita tuan-tuan. Wan Faizal ni sebenarnya dia tak percaya pada sesiapa pun. Even letak bawah digital pun still Pakatan Harapan. Dan Wan Faizal pun tahu, termasuk Wan Faizal nanti dulu yang dapat manfaat Invoke ni tuan-tuan, antaranya adalah Wan Faizal lah. Bersatu ni adalah antara parti yang dapat manfaat daripada research Invoke. Dan Invoke ni not the only one yang buat research kat Malaysia berdasarkan data. Tapi Invoke antara yang awal lah. Kan? Yang buat research antara berdasarkan data. Antaranya Ilham Center, Merdeka Center. Kemudian ada lagi center-center yang lain yang tak terkenal pun. Banyak juga. Termasuklah kepada parti Bersatu sendiri.
Dan Wan Faizal kena berterima kasih kepada Invoke sebenarnya sehingga mampu menjadi kerajaan pada tahun 2018. Kan? Bila dia kata patut dia kerana rakyat tak percaya sebagainya, dia lupa bahawa dia sendiri yang bermanfaat daripada Invoke. Directly or indirectly. Sehingga mampu menjadikan dia kerajaan pada tahun 2018. Pada waktu itu. Tapi, yelah, kan, manusia ni mudah lupa. Kan? Bak kata Mahathir Melayu mudah lupa. Dia lupa tu bukan sebab apa. Sebab dia lupa bahawa, dia bukan lupa, dia nak cari isu. Kononnya rakyat tak percaya pada Rafizi. Now, setelah 3 bulan, kita telah berjaya hampir mendaftarkan 50% isi rumah yang layak berusia 18 tahun ke atas. 50% tuan-tuan. Within only 3 months. 3 bulan saja daripada 2 Januari sampai 31 hari bulan Mac ini. Hanya lebih kurang 3 bulan, 50%. Almost 10 million, 8 million. Sekarang ni mungkin dah capai 9 million. Mungkin by the end of this weekend, mungkin dah boleh dapat about 10 million, kita kata. Which is about almost 50% daripada jumlah, apa orang kata, bukan penduduk, tetapi mereka yang layak untuk didaftarkan kepada PADU. Sebab PADU ni untuk 18 tahun ke atas. So, daripada situ, kita kata apa yang gagalnya. Sebenarnya, PADU macam saya kata tempoh hari dan Rafizi dah sebut, PADU ni sudah mendaftarkan semua data-data kita. Termasuklah data Wan Faizal. Cuma, nak update ke tak update, terpulang kepada individu masing-masing. Tapi lebih accurate sebenarnya kalau kita update. Supaya memudahkan bantuan. Tetapi kalau rasa tak nak ada bantuan, tak nak orang membantu, dan tak ada masalah. So, bila Fuad Zakarshi mengkritik PADU tempoh hari kan, Rafizi kata ada ahli politik kritik PADU sebab isu peribadi. Menteri Ekonomi Rafizi berkata, kritikan ahli politik termasuk MKT UMNO Muhammad Fuad Zakarshi berhubung pangkalan utama, data utama hanyalah bersifat peribadi. Rafizi kata kritikan tersebut langsung tidak menjejaskan pelaksanaan sistem itu sebaik saja tempoh proses perakhir 31 Mac ini. Yang bising ni Fuad je. Fuad ni kalau Malaysia kaya raya pun dia masih lagi tak bersetuju dengan saya. Kerana dulu saya bawa isu 1MDB semasa dia menjadi ketua pengarah jasa. Dan dia kalah pilihan raya. Dulu Fuad Zakarshi ni adalah ketua jasa, sekarang JECOM lah. Jadi ia bersifat peribadi. Maksudnya jasa lawan Rafizi, jasa kalah. Kalau tengok ada 3-4 tokoh politik yang bising itu kerana isu peribadi. Tapi itu tidak menghalang pelaksanaan PADU, katanya. Pada 24 Mac, Puan menyifatkan sistem PADU sebagai gagal, ekoran kelemahan dalam sistem kerja serta komunikasi. Dia juga berkata ia menggambarkan kegagalan Rafizi sebagai menteri yang bertanggungjawab. Rafizi dikatakan raja formula gagal. Formula dia semua tidak menjadi. PADU itu Rafizi, Rafizi itu PADU. PADU itu dilihat gagal. Katanya sambil membangkitkan kerajaan Sarawak yang terbuka menyatakan kebimbangan berkaitan sistem PADU itu. Now, bila disebut kerajaan Sarawak, tuan-tuan, sebenarnya yang sebut bimbang tu sebenarnya hanya segelintir je pemimpin Sarawak. Saya nak tunjuk. Ini laporan terkini 25 hari bulan 3. 25 hari bulan 3. Beberapa hari yang lepas. 2 hari yang lepas. Ini adalah YB Sharifah Hasidah, adun kampung saya. Adun saya lah. Sarawak sokong hasrat bantu rakyat menerusi PADU. Kan? Pada dasarnya kerajaan Sarawak menyokong hasrat murni kerajaan persekutuan untuk memastikan sumber kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia disalurkan dengan berkesan. So sebenarnya Sarawak tak ada masalah. Malah kalau kita nak cerita, Sarawak adalah antara paling tinggi daftar PADU. Kan? Shah Alam, Sarawak dilaporkan menjadi negeri yang paling tinggi mendaftarkan PADU. Menjadi penduduk yang mendaftarkan maklumat mereka dalam sistem pangkalan PADU walaupun terdapat arahan penangguhan pendaftaran tersebut baru-baru ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli kata arahan tersebut terhad kepada kaki tangan kerajaan negeri, bukan kepada seluruh rakyat berdasarkan memo Residen Seri Aman yang tular baru-baru ini. Menurutnya, kerajaan akan berbincang dengan Sarawak berkenaan arahan penangguhan tersebut pada minggu hadapan. Sarawak mencatatkan pendaftaran PADU paling tinggi. Arahan tersebut tidak menjejaskan pendaftaran rakyat Sarawak terhadap PADU. Macam kita katalah, sebenarnya daripada segi pendaftaran PADU itu sendiri tak ada terjejas dengan apa-apa sekalipun di Sarawak. Malah macam saya kata, weekend ini, Sabtu dan Ahad ini, insyaAllah kami akan mengadakan booth di Kubah Ria, Kuching, Sarawak,
di Kubahria Petrajaya Sarawak untuk mendaftarkan padu sebelum maksudnya pecutan akhir. Jadi sesiapa yang berada di kawasan Petrajaya atau sekitarnya yang boleh datang ke Kubahria 10 pagi hingga 3 petang, Sabtu dan juga Ahad. Ahad tu kita ada bubur lambuk maka bolehlah datang mendaftar padu. Kat mana nanti carilah. Kami nak kata kat mana tu susah tuan-tuan sebab kami pun adalah benda-benda prosedur yang kami kena ikut kan. Tapi kami akan ambil inisiatif untuk mendaftarkan sebab ramai yang bertanya macam mana nak daftar dan sebagainya. So kita ambil inisiatif tersebut and that is perkara yang kami akan lakukan insya-Allah. And that's why saya kata tuan-tuan, Sarawak tak nak ketinggalan dalam isu ini sebab apa? YB pun takut. Katakanlah ada ketinggalan sebagainya, jangan tanya lagi federal. Tanyalah dengan YB. Kenapa? Sebab YB yang apa orang kata YB Sarawak lah yang mengarahkan supaya tidak mendaftarkan padu. Kan? Well, itu yang berlaku lah. Okay. Alright. Timbul baru-baru ni tuan-tuan tentang subsidi. Okay. Ada yang mengatakan bahawa subsidi ni akan dihapuskan. Habislah kita. RON 95 akan diapungkan. Sebagaimana kita bukan tak pernah mengapungkan RON 95. Kita pernah apungkan RON 95 iaitu pada 2016 kot. Pada zaman Najib memerintah dahulu kita pernah apungkan RON 95 dan 97. 97 memang sampai sekarang diapungkan lah. Tapi 95 kita pernah apungkan sehingga RON 95 naik RM3 lebih. Okey tuan-tuan, saya nak cerita. RON 95 akan diapungkan. Okey? Ini saya cerita awal dulu lah. Ya, subsidi RON 95 akan ditarik balik. Apa is subsidi RON 95 akan ditarik balik? Ya. Habis macam tu? Betul lah. Teruklah kerajaan ni. Relax lu. Kan? Itulah masalahnya korang ni. Kau baca heading je, kau tak baca habis. Kau dengar setengah je, kau tak dengar habis. Lepas tu baran, lepas tu shaking. Dengar lu cerita habis. Ini pun antara kelas yang saya buat lagi, macam mana cara mendengar, how to listen. Okey tuan-tuan, cerita dia macam ni. Subsidi itu akan ditarik daripada maksudnya RON 95 akan diapungkan. Ini cadangan Saya tak tahu final draft kerajaan bagaimana, tetapi cadangan dia sekarang ini subsidi akan dihapuskan daripada RON 95. Now, bila subsidi itu dihapuskan, erti kata lain RON 95 dan juga diesel, dua-duanya tidak ada subsidi langsung. Bermakna semua kita, seluruh rakyat Malaysia, warga asing, orang kaya, orang miskin, warga asing, orang di sempadan Singapura, Thailand, Singapura, Thailand dan juga sewaktu dengannya akan membeli berdasarkan harga apungan, harga di pasaran. Namun begitu, berdasarkan sistem padu ini, maka rakyat akan diberikan bayaran ataupun mekanisme penyasaran subsidi direct kepada individu. Direct kepada individu tersebut untuk dapat subsidi tersebut. Baik, macam mana mekanisme? Bagaimana? Ada yang kata tunai, ada yang kata kad. Itu mekanisme itu kemudian. Dan dia takkan berlaku dalam bulan puasa raya ni, takkanlah. Dia selepas ini akan berlaku. Now, kenapa kita nak? Okey, kita kena faham tuan-tuan. Yang pertama, penyeludupan minyak kita, diesel terutama di kawasan sempadan. Mereka beli barang-barang subsidi. Ini bukan minyak je nanti termasuk barang subsidi lain. Mereka beli minyak subsidi kita, dijual balik dekat Thailand, dijual balik dekat Singapura. Dia tak jual kat Singapura lah, tapi dia guna kat Singapura. Kereta mereka kereta besar. So akhirnya wang subsidi, dulu Petronas spend around 30 billion, 20 billion saja untuk subsidi. Sekarang ini kerajaan spend 30 billion untuk subsidi. Sekarang ini kerajaan spend pada tahun 2022 80 bilion. Dulu 30 bilion, sekarang 80 bilion untuk subsidi. Dan kalau tidak ada mekanisme kita ambil, dijangka akan meningkat sehingga lebih 100 bilion hanya untuk subsidi. Bermakna 1/3 bajet kita, 1/4 bajet kita nanti hanya untuk bayar subsidi je tuan-tuan. Okey lah Is, lantak lah, yang penting kami dapat subsidi. Betul, kamu dapat subsidi, kamu tak dapat banyak, yang dapat orang lain.
warga asing, orang di sempadan yang dapat orang-orang kaya. Mereka akan dapat subsidi. Kereta kamu tu boleh muat RM50 satu full tank. Tuan-tuan tahu, ada kereta dia orang RM200, RM300. Saya pernah tengok RM800. Tak adalah RM800, tak ada. RM300-400, RM200-300 full tank. Bukan satu kereta, dia ada banyak kereta sebab dia kaya. So, diorang akan dapat lebih subsidi, tapi padahal dia orang mampu je bayar harga tanpa subsidi. Tapi diorang yang akan dapat subsidi, so siapa yang kena menanggung? Kerajaan. Okey, ada satu argument kata, dan saya dengar ada satu podcast tu lah, dia kata, bukankah minyak kita ni kita jual? Sebenarnya minyak Malaysia ni adalah minyak yang berkualiti, tuan-tuan. Minyak Malaysia adalah minyak berkualiti, nama dia Tapis. So Tapis ni kita ekspor, kita tak buat kat dalam negara. Kita ekspor sebab kualiti dia tinggi. Minyak yang kita guna tu kita import sebab minyak tu murah. So ada perbezaan. Ada untung lah, senang cerita. Namun begitu, untung tersebut dulu bolehlah cover subsidi, sekarang tak boleh. Untung tu 35 bilion. Petronas bayar kepada kerajaan 35 bilion. 35 bilion Petronas bayar kepada kerajaan. Daripada segi maksudnya royalty, emolumen bayaran lah. Daripada segi minyak itu saja. Tetapi bajet kita untuk subsidi sekarang 80 bilion, 35 bilion tu tak boleh cover. Dan majority, saya boleh kata, dia bocor kepada warga asing, orang kaya dan juga orang-orang lain yang mana tak sampai kepada rakyat yang sepatutnya. And that's why sekarang ini kita dah mula melihat mekanisme B80. Dia ada B80, dia ada T20, T20, B80. So B80 ni adalah mereka yang dulu dalam kalangan B40 dan M40. Dipanggil B80 sekarang ni. 80% bottom 80%. So bottom 80% ni dilihat bagaimana nak menyasarkan bantuan itu kepada mereka. Bagaimana nak menyasarkan dana itu kepada mereka supaya, contoh kalau orang di sempadan masuk ke dalam negara kita, dia nak beli minyak. Alah, tak dia lah. Dia nak beli 10 tangki minyak pun tak ada masalah. Sebab harga itu tak ada subsidi kat situ. Sebenarnya kalau ikutkan, correct me if I'm wrong lah, Thailand, minyak dia mesti lagi mahal daripada minyak kita, even tanpa subsidi. Correct me if I'm wrong on this lah. Tetapi dalam hal tersebut, even itu pun kita kata, kita lihat bagaimana nak beli. Pada masa itu dekat sempadan, siapa nak beli-belilah. Sebab dia tak ada subsidi. Kita pun untung. Minyak kita pun terjual. Isu dia bila kita, saya ingat ada video hari tu kan, dia bawa lori, rupanya kat bawah lori tu dia modified. Dia pergi satu petrol station, diisi diesel RM200, RM300. Dia pergi satu lagi petrol station, diisi lagi. Akhirnya kantoi dengan penguat kuasa. Ada orang kata, tak payah buat macam tu, letak je penguat kuasa dekat sempadan. Siapa duduk Kelantan, tak utama kawasan sempadan dengan Thailand tu tahulah. Letaklah penguat kuasa macam mana sekalipun, dia ada jalan-jalan dia, tuan-tuan. Kan? Kita kat Sarawak tahulah sempadan tu jauh kan. Sempadan dengan Indonesia tu, dia ada dia punya apa orang kata, laluan-laluan tikus dia. And that is why reformasi fiskal, kerajaan tumpu penyasaran subsidi PM. Langkah reformasi fiskal adalah sesuatu yang berat, namun usaha perlu dimulakan bagi merancangkan semula ekonomi yang tidak berkembang sejak 20 tahun lalu, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justru Perdana Menteri berkata, kerajaan perlu melaksanakan pembaharuan fiskal agar ia bertunjang di landasan yang mampan dan juga utuh bagi menggapai tahap ekonomi berpendapatan tinggi. Beliau berkata pembaharuan fiskal akan ditumpukan kepada penyasaran subsidi dan memperluaskan asas hasil bagi mewujudkan ruang fiskal yang dapat diagihkan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan menotahkan gejala ketagihan kepada hutang bagi memulihkan keyakinan pelabur luar. Perdana Menteri maklumkan beliau memerusikan jadualkan dasar fiskal. Dalam mesyuarat FPC, Ahli Jawatankuasa Senada memperkukuhkan pejabat pengurusan hutang bagi menambah baik pengurusan hutang kerajaan serta memperkemas peranan pejabat perhubungan IRO di bawah Kementerian Keuangan. Baik. Tuan-tuan, baru-baru ini keluar berita bahawa hutang household debt kita pada 2023 telah pun mencapai kepada jumlah 1.53 trilion ringgit. Dulu saya ingat saya lebih kurang dalam 800 bilion. Kan 800 bilion jumlah hutang apa kata isi rumah. Sekarang ini
telah mencapai 1.5 trilion. Household loans top household debt, report Finance Minister. Ini 2024. Housing loan made up the largest chunk of household debt in Malaysia at 60.5%, it was revealed. The Finance Minister said that aggregate national household income stood at 1.5 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household debt for 2022 was 1.45 trillion, followed by 1.38 trillion 21, 1.32 trillion 2020, 1.25 trillion 2019, and 1.19 trillion 2018. The ratio of household debt to GDP by the end of 2023 increased to 84.2% compared to 82% in 2018. Arti kata lain, jumlah hutang isi rumah telah meningkat 80% berbanding dengan GDP kita. Isu dia tuan-tuan, bak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, for the past 20 years, sejak 20 tahun dulu, ekonomi kita tidak berkembang dalam aspek yang lain. Kita adalah ekonomi yang sentiasa berharapkan kepada manufacturing dan juga construction. Itu saja. Kita tak berkembang. And that's why sekarang ini menteri-menteri seperti dulu Nick Nazmi, Rafizi dan sebagainya telah melihat aspek lain seperti green energy. Kita dah melihat AI, kita dah melihat perkara-perkara lain, tenaga yang kita boleh eksport keluar umpamanya, brain kita, skill kita nak kena tingkatkan skill. Tapi sad enough pada SPM yang lepas puluhan ribu pelajar tak ambil SPM pun. Itu yang kita sedih tu. So kalau benda ni dibiarkan, kita akan menuju ke negara menua, arti kata orang tua akan lebih ramai tak lama lagi. So by that time, kalau kita tak cukup enough manpower, kita akan collapse as a country sebenarnya. And that's why kenapa penting kita dah kena revise pencen, kita dah kena revise subsidi, kita dah kena mula sasarkan, so that balance kepada subsidi yang tak bocor itu, balance kepada pencen yang tak bocor, yang government tak perlu tanggung itu, kita boleh tingkatkan dalam ekonomi kita. Kita boleh invest dalam ekonomi kita. Kita boleh invest dalam apa orang kata, dalam perkara-perkara yang sepatutnya kita sasarkan. Contohnya kalau kita nak tengok sekolah, kalau kita tengok kemudahan hospital, kenapa kemudahan hospital dan sekolah ni aman daif? Macam saya kata tadi, dia tak sampai kepada tempat yang sepatutnya. That is why orang take advantage kepada perkara ini dan akhirnya menyebabkan yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya, jurang itu semakin membesar. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu penjelasan, pencerahan padu mantap daripada Brother Iswardi, khususnya isu pertama, bagaimana ahli parlimen Machang, individu yang paling bijak sini daripada bersatu ini. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, dan seperti juga yang dikatakan oleh Brother Iswardi, bahwa tujuan mereka ini semata-mata untuk melihat, membina naratif, mahu mewujudkan kononnya menteri-menteri dalam kerajaan perpaduan Malaysia Madani ini gagal, khususnya YB Rafizi Ramli yang dijadikan sasaran oleh pencemburu individu-individu, politikus-politikus daripada Perikatan Nasional, dan khususnya Parti PAS dan juga Bersatu, dan ada juga di kalangan daripada Parti UMNO, sahabat-sahabat semua yang tidak habis-habis kananya mengkritik, tapi kita tahu kita bukan bodoh sahabat semua, bahwa ianya adalah satu kritikan ataupun serangan peribadi. Jadi bagi saya sekali lagi, apa yang mereka buat hari ini sebenarnya mungkin dendam ataupun mereka sengaja menunjukkan kebobrokan, kedangkalan mereka dalam isu ini. Kerana kita percaya kalau perkara ini berjaya dilakukan, pastinya mereka akan masuk gua dan tidak akan keluar-keluar sampai bila-bila. Jadi itu daripada saya sahabat semua, sedikit tambahan pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan, dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Oren Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.